Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Kami bersama langsung dari studio kami di Bukit Kewan Kuala Lumpur, dan isu dan juga agenda mengenai penyatuan nasional menjadi fokus kami pada malam ini, di mana sepanjang minggu ini setelah dengan kabinet baru ditubuhkan dan sebagainya, banyak cadangan diwujudkan oleh pelbagai pihak untuk mencari formula, mencari pendekatan dan juga strategi untuk penyatuan nasional, khususnya selepas pilihan raya umum yang lepas. Dan dalam aspek itu saya ingin masuk bagaimana apakah cara dan juga pelbagai pendekatan yang paling berkesan dapat dilakukan dalam tempoh ini, dan saya ditemani oleh Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian, merupakan pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM dan juga penganalisis politik. Jadi Prof, terima kasih kerana sudah datang dalam Agenda Awani pada malam ini. Kalau kita katakan mengenai agenda penyatuan nasional ini, selepas pilihan raya umum yang ke-13, banyak cadangan, banyak juga sumangsaran bagaimanakah pintu yang kita boleh masuk untuk menjadi formula yang terbaik untuk penyatuan nasional ini. Akan tetapi pada hari ini, dan bagaimana kita pentingnya untuk melihat apa yang telah diterjemahkan oleh pengundi dan juga masyarakat selepas pilihan raya umum yang lepas, pada pilihan raya umum yang lepas, dan bagaimana kita benar-benar menganalisa kemahuan mereka satu perkara. Itu sudah dilakukan. Dan dalam masa yang sama, apa yang berlaku dalam seminggu dua ini juga menyaksikan bahawa mereka begitu kegairahan dan juga kemahuan mereka mengetahui segala-galanya dalam, kalau saya mengambil contoh mengenai pembentukan kabinet contohnya, kita tidak pernah melihat kemahuan dan juga ingin tahu masyarakat yang cukup tinggi, dan itu menunjukkan perubahan yang cukup ketara dalam masyarakat kita. Dan dalam aspek itu, kalau kita nak mahukan bercerita mengenai penyusunan program untuk penyatuan nasional dan sebagainya, bagaimana kita dapat hubung kaitkan dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, Prof? Kita harus akur bahawa pilihan raya lepas telah menyaksikan wujudnya tren-tren tertentu yang mempengaruhi pola pengundian. Di atas dasar itu, kita juga harus melihat bahawa persekitaran kedudukan demografi, geografi negara kita sudah banyak berubah kalau kita bandingkan 50 tahun yang pas dan hari ini. Sejauh berubah di mana kita juga harus boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran baru, dengan pendekatan baru, dengan kehadiran media sosial, dengan maklumat yang bergerak begitu cepat, pantas, maka wujud satu macam keseimbangan dalam kalangan masyarakat yang mahukan maklumat, mahu merasakan bahawa mereka itu penting dalam konteks persekitaran politik tanah air. Mereka boleh menyumbang dan merasakan bahawa itu adalah hak mereka. Dalam konteks itu kita perhatikan bahawa bila pasca pilihan raya ramai bercakap tentang kesatuan sosial, penyatuan sosial, keharmonian, kemuafakatan. Bagi saya rasakan kita tidak harus tergesa-gesa mencari satu ramuan yang mampu untuk mencari keharmonian. Sedangkan sepanjang 56 tahun kita merdeka, ramuannya sudah ada. Tapi di manakah titik tolak yang mengubah kedudukan tersebut? Di manakah lunturnya perasaan tersebut? Adakah semata-mata ketika pilihan raya ataupun dalam persekitaran kita seolah-olah ia sudah mula mempengaruhi dengan kadar celik huruf yang semakin meningkat, dengan peredaran zaman? Apakah kesemua itu merupakan faktor yang menyumbang? Ada faktor penarik, penolak, dalaman, luaran yang kesemuanya menyumbang kepada soal keharmonian. Di sini saya rasakan kita harus menyoal, siapakah yang bertanggungjawab ke atas soal kemuafakatan, keharmonian, keserasian, perpaduan, namakan apa saja, integrasi. Adakah itu menjadi tanggungjawab sekadar satu pihak, ataupun kesemua mereka yang menamakan diri mereka sebagai warga Malaysia harus bertanggungjawab ke atas soal demografi geografi negara kita? Itu yang saya nampak penyatuan sosial yang mahu dilahirkan pasca pilihan raya. Saya rasakan kita harus melihat melangkaui nilai politik. Kita harus melihat di manakah kita mahu berada 5 tahun akan datang. Adakah kita mahu melihat tren yang sama? Adakah polarisasi itu wujud disebabkan hanya dalam tren pengundian? Adakah ianya wujud disebabkan oleh pemimpin tertentu yang mengeluarkan kata-kata yang boleh melahirkan perasaan gusar, takut? Dan bagaimana informasi-informasi itu dengan pantas boleh bergerak? Kalau dulu kita perhatikan informasi itu tersekat, kerana tidak ada media sosial baru, tidak ada fax mesti satu ketika dulu. Tetapi hari ini sekelip mata kita boleh melihat informasi itu sampai ke seluruh pusuk. Masing-masing juga sudah boleh memberikan kritikan, komen, pandangan. Tapi di sini ingin saya lihat bahawa dalam kita membincangkan soal keharmonian, kita juga harus memelihara sensitiviti. Apa yang sensitif kepada Zul mungkin tidak sensitif pada saya. Apa yang sensitif pada saya mungkin tidak sensitif pada Zul. Di manakah kita mencari titik keseimbangan supaya tidak wujud hasutan, tidak wujud pembohongan dalam kita ikhlas mahu pertahankan soal kemuafakatan sosial ini. Kita bercerita mengenai kemuafakatan sosial, penyatuan nasional dan sebagainya, dan ramai memandang bahawa ahli politik itu penggeraknya. Akan tetapi jika hari ini seseorang itu kalau untuk menyuarakan pandangan, menyuarakan kritikan, kalau dulu mungkin kena menghantar surat ke surat khabar untuk disiarkan pandangan mereka. Tapi hari ini dengan 140 aksara boleh keluar di Twitter dan sebagainya.
Maksudnya masyarakat sudah lebih ke hadapan pada hari ini. Dan dalam aspek itu, untuk mencari keseimbangan itu, jika mereka menunggu ahli politik untuk memulakannya, mungkin juga mereka sendiri boleh menggerakkan inisiatif mereka. Masyarakat sivil perlu menggerakkan juga untuk penyatuan nasional ini. Akan tetapi ini mungkin juga nak tak nak perlu didukung oleh ahli politik juga dalam aspek itu. Dalam situasi sekarang ini bagaimana, Prof? Saya rasakan dalam situasi sekarang ini, pemimpin politik harus melihat kepada persekitaran yang sudah jauh berubah. Pemimpin politik juga harus matang. Bahawa walaupun kita sering kali menggunakan trump card terakhir kita adalah berdasarkan kepada soal keetnikan, ras dan agama. Tapi akhirnya kita juga sudah mula dinilai. Dalam konteks ini saya rasakan ramai yang harus menjadi ikon ataupun idola. Pemimpin harus menjadi contoh. Lunturnya sebahagian yang harus kita lihat bahawa disebabkan oleh ketiadaan ikon-ikon tertentu yang boleh kita anggap sebagai inilah yang akan menjunjung ketinggian soal keharmonian, kemuafakatan. Ia harus bermula di dalam keluarga sebenarnya. Keluarga harus mendidik perasaan, mencambah perasaan penyatuan sosial tadi. Bagaimana nilai-nilai nasional itu harus disemai walaupun mempunyai fahaman politik yang berbeza, walaupun mempunyai fahaman agama etnik yang berbeza. Di manakah nilai-nilai persamaan yang boleh kita anggap sebagai fitrah dilahirkan untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Di manakah soal selepas keluarga, guru harus menjadi contoh. Bagi kita, saya rasakan guru yang hebat, yang mempertahankan nilai-nilai di dalam alam persekitaran sekolah, rakan sebaya kita, media juga harus memainkan peranan tersebut. Tapi akhirnya, individu itu sendiri harus mempunyai nilai yang mahu diterap dalam diri mereka. Bukan sekadar untuk menunjukkan di dalam luaran diri mereka, tapi sejauh mana dalam diri mereka itu ada nilai mahu pertahankan muafakat itu atas ingatan bahawa mudah kita boleh hilang segalanya kalau permainan keharmonian, kemuafakatan, penyatuan nasional ini hanya dilakukan oleh pemimpin politik. Kita tidak boleh bergantung hanya kepada pemimpin politik. Kita juga harus mempunyai iltizam, mengambil iktibar daripada apa yang berlaku sewaktu pilihan raya. Pasca pilihan raya harus mengubah kedudukan kita. Adakah kita sendiri sudah matang dalam konteks tersebut? Dan kalau bercerita mengenai ikon politik yang boleh menjadi ikon penyatuan sosial ini, kita selalu terbayangkan Tan Sri Lamtai, dan mungkin kita perlukan ikon juga yang lebih baru dan lebih muda dan sebagainya. Itu kita nak bincang selepas ini, Prof. Bagaimana kita melihat selepas ini, mungkin ada dialog yang perlu dilakukan oleh ahli politik, dan bagaimana kalau dikatakan individu itu bertanggungjawab juga untuk penyatuan sosial, bagaimana itu dapat dimulakan ataupun sudah pun bermula tapi perlu diraikan lagi. Itu perbincangan kita dalam agenda awal ini. Selepas ini kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ni, Prof. Kalau dilihat pada hari ini, kalau saya buka Twitter dan sebagainya, kalau kita type topik kesepaduan penyatuan nasional dan sebagainya, perkara yang menjadi antara yang top sekali di situ ialah mungkin antara statement oleh Menteri Belia dan Sukan yang baru, Saudara Khairy Jamaluddin, yang mengatakan perlunya dialog juga di antara ahli politik untuk mencari keharmonian dan juga mencari kesepaduan penyatuan nasional itu. Dan itu antara perkara yang wujud dan cadangan itu telah lama juga wujud di kalangan masyarakat di luar sana, dan kemahuan itu. Akan tetapi dalam aspek ini, mungkin ramai kata itu adalah idea yang cukup idealistik. Adakah masing-masing kita tengok adakah ianya mungkin terjadi atau tidak? Bagaimana kita dapat melakukan ini, bahawa kalau ahli politik mungkin lambat sikit, tapi mungkin sesama kita, anggota masyarakat, boleh lakukannya dengan inisiatif sendiri. Itu mungkin idealistik, tapi itu perlu dilakukan di dalam sebuah aspek negara kita kalau kita katakan kita adalah masyarakat yang matang, Prof. Ya, saya percaya bahawa dialog harus dilakukan dalam kalangan pemimpin, bukan saja di peringkat atasan, pertengahan, mungkin di peringkat bawahan. Kalau dulu ada konsep gotong royong. Gotong royong tidak mengenal fahaman politik, tapi bersama dalam kita memupuk perpaduan, keharmonian, kita nak melihat bahawa kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju. Kita boleh mempunyai fahaman politik yang berbeza, tapi ada dalam soal tertentu kita ada kesepakatan, kita ada keserasian. Soal gotong royong itu merupakan antara contoh yang paling jelas. Kita pernah ada lagu Muhibah dulu. Muhibah itu menggambarkan bagaimana kita megah dengan kedudukan demografi, geografi negara kita, walaupun berbeza, tapi ia dianggap satu kekuatan, keunikan dalam kita meraihkan kepelbagaian. Jadi pemimpin yang mempunyai fahaman politik yang berbeza, parti politik yang berbeza, saya percaya bahawa sudah tiba masanya kita boleh bersama. Jadi kematangan itu akan diuji. Jika pemimpin boleh berada dalam tahap tersebut,
pada paras yang sama, saya percaya yang lain akan melihat. Penyokong-penyokong juga akan melihat bahawa perlunya mereka juga melahirkan nilai kematangan yang jauh lebih berbeza daripada sifat provokasi dan emosi, melangkaui nilai itu dan menggambarkan bahawa kita boleh bersama dalam isu-isu perpaduan, keharmonian, penyatuan nasional. Kerana yang pentingnya, kita harus bersama dalam konteks ketika suatu krisis misalnya. Adakah kita mahu menampilkan ketinggian ideologi politik ataupun kita mahu menampakkan kesungguhan bersama? Kita pernah ada apa yang dipanggil sebagai HANRO, pertahanan menyeluruh di bawah Kementerian Pertahanan. Sama seperti apa yang diamalkan oleh beberapa buah negara lain. Singapura ada, di Korea ada, Sweden, yang menggambarkan seperti latihan khidmat negara yang kita berikan kepada pelajar-pelajar dalam memupuk nilai-nilai tersebut. Jadi dalam sekolah, bagaimana kita nak melahirkan nilai itu dari peringkat awal lagi? Kalau pemimpin kita nak lahirkan dialog, tapi di sekolah, adakah pelajar-pelajar di sekolah rendah akan diberikan gambaran tentang peri pentingnya penyatuan nasional? Adakah dalam kurikulum, co-kurikulum dia? Adakah di peringkat sekolah menengah kita adakan aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada soal kenegaraan, patriotisme? Di peringkat universiti, walaupun ada kelab Satu Malaysia, ada kelab rukun negara, di manakah kita mahu menggambarkan kesungguhan membawa kepada soal perpaduan dan kewarganegaraan. Saya percaya bahawa kita juga harus menekankan nilai kewarganegaraan kerana itu menjadi salah satu intipati besar ketika pilihan raya lepas. Jadi bagaimanakah pemimpin-pemimpin yang berbeza, baik peringkat atasan, peringkat akar umbi ini mampu untuk memberikan satu tafsiran kepada identiti kebangsaan, identiti nasional. Tidak semestinya politik menentukan segalanya. Jadi setiap individu juga saya rasakan boleh memainkan peranan kalau masing-masing cuba melihat ketinggiannya. Tapi dalam soal ini juga saya ingin tekankan bahawa soal perlembagaan rukun negara harus dipertahankan. Bagaimana asasnya masih lagi perlembagaan. Kita harus memahami nilai perlembagaan rukun negara. Prinsip itu harus bukan dilihat sekadar di belakang buku nota, tapi di mana kita terap nilai-nilai tersebut. Hari ini kampit beras pun ada rukun negara, di roti pun ada rukun negara. Sejauh manakah kita terap nilai-nilai tersebut? Adakah kita sudah lahirkan kebimbangan bahawa penyatuan nasional ini akan gagal kalau kita gagal menggarap nilai di sebalik rukun negara? Dan kalau kita melihat, saya ingin masuk kepada pintu generasi muda contohnya. Kerana kalau kita cerita mengenai rukun negara dan sebagainya, benar mereka tahu dan sebagainya. Dan mereka mungkin cara apresiasi mereka berbeza. Kerana kalau kita bercerita dengan program untuk penyatuan nasional, kalau kita bercerita dengan kelab Satu Malaysia dan sebagainya, mungkin mereka terdorong untuk tergerak. Dan mereka pun bertanya, apakah penyatuan nasional yang kita ada sebelum ini tidak cukup bagi mereka? Dan mereka perlukan sesuatu pendekatan yang berbeza dengan apa yang dilakukan. Mereka mahukan sesuatu yang secara semula jadi, bukan dimomokkan mereka perlu A, B, C dan D. Dan kalau saya mengambil beberapa pendekatan mereka sebelum ini, kalau dilihat pada minggu lepas, sekumpulan daripada mereka melakukan apa inisiatif yang dilakukan seperti Saya Mau Piknik contohnya. Mereka mengatakan bahawa benar ada wujudnya provokasi di media sosial kerana media sosial sendiri dijadikan tempat yang dikatakan provokasi itu berlaku. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga di media sosial melahirkan juga rasa mereka ingin bersatu dan sebagainya. Dan itu datangnya daripada kelompok-kelompok muda ini. Bagaimana ini dapat diraikan? Bagaimana ini dapat, kalau pembentukan program dan sebagainya perlu difahami dan juga perlu diambil kira walaupun satu suara daripada mereka ini. Itu mungkin kita dapat bincangkan selepas ini, Prof. Kerana nanti explanation panjang. Kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam agenda awal selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni, kami masih bercerita mengenai penyatuan nasional dan dalam blog ini saya ingin fokuskan bagaimana kemahuan dan juga kehendak anak muda kalau kita bercerita mengenai penyusunan program untuk penyatuan nasional ini. Dan tadi saya berikan contoh Saya Mau Piknik, saya memberikan contoh juga bagaimana di media sosial sendiri dengan hashtag-hashtag yang digerakkan oleh anak-anak muda juga yang bertwitter dan sebagainya, nampak bahawa kesedaran untuk penyatuan nasional itu sudah wujud di situ.
bagaimana kita mahu melihat bahawa engagement itu berlaku, bukan saja menyediakan program ini untuk anak muda, tetapi bagaimana setiap satu suara mereka didengar dan diambil kira. Prof, bagaimana? Kita kena bandingkan generasi muda dengan generasi merdeka. Generasi merdeka melalui pengalaman-pengalaman tertentu sehingga menyebabkan kita melihat bahawa mereka itu memang intim dengan soal kenegaraan, soal nasional. Bagi generasi muda, seringkali kita memberikan tafsiran yang salah. Kita seolah-olah anggap bahawa mereka tidak punya nilai tersebut. Walhal yang ditunjukkan oleh generasi merdeka itu bersifat luaran. Bagi generasi muda, saya rasa nilai itu ada dalam diri tapi tidak ditonjolkan kerana mereka merasakan memang sudah wujud sekian lama. Jadi dalam soal ini saya rasakan bahawa generasi muda sepatutnya mempunyai ikatan, di-engage, bukannya diminta untuk mendengar apa saja tafsiran diberikan oleh pihak berwajib, tetapi pandangan mereka itu harus diambil kira dalam kita mahu melahirkan aktiviti program secara ikhlas. Maksudnya, di sini kita lihat bahawa pemimpin-pemimpin muda juga harus mainkan peranan mereka untuk berdamping dengan generasi muda ini, melihat apakah sebenarnya matlamat, objektif nasional mereka. Adakah mereka jelas apa yang harus dilakukan sebagai seorang warga? Adakah mereka mempunyai nilai-nilai tertentu yang seringkali diberikan tafsiran yang salah oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan. Jadi dalam soal ini saya rasakan yang paling penting yang harus boleh kita lakukan adalah mendengar luahan mereka sendiri, apakah tafsiran mereka kedudukan soal penyatuan nasional ini. Adakah semata-mata aktiviti program seperti piknik tadi? Adakah perlu diadakan sedemikian rupa ataupun mereka mempunyai nilai-nilai tertentu yang sekian lama sudah pun wujud? Dalam konteks hari ini kita lihat masyarakat sudah menjadi masyarakat materialistik, individualistik. Kita harus akui, kalau dulu mudah, tak perlu kita menjemput bermain bola, tapi jam 5, jam 6 tu dah semua turun. Dah berkumpul. Semua dah berkumpul, boleh bermain bersama. Pukul 7 dikatakan azan maghrib balik rumah. Secara automatik masing-masing akan balik. Pemahaman budaya itu berlaku di situ. Berlaku di situ kerana semangat muhibah kejiranan itu tinggi. Hari ini semangat itu semakin luntur. Kita harus akui ini adalah fakta yang wujud. Jadi bagaimana 5 orang, 10 orang baru boleh dapat main futsal sama. Contohnya dah banyak. Satu dan lagi satu di flat Pangsapuri kondo ada kemudahan tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Bagaimana kita nak menyemai nilai ini? Dan dengan PlayStation sebagainya, internet, aktiviti outdoor itu dah semakin kurang. Apakah nilai ini harus diberikan keutamaan? Bagaimana golongan belia ini mahu dilihat dalam konteks ini? Kita harus lihat belia bandar, belia luar bandar, separa bandar berbeza. Matlamat perjuangan mereka. Jadi penyatuan nasional itu juga berbeza. Dan integrasi juga harus bersifat semenanjung Sabah Sarawak. Kita tidak boleh pinggirkan Sabah dan Sarawak. Integrasi interetnik, intraetnik itu juga penting dalam soal penyatuan nasional. Bagaimana ini semua harus diperkukuhkan. Saya percaya kita harus mengambil kira pandangan mereka terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan universiti, ada mata pelajaran hubungan etnik yang wajib diambil. Dulu ada mata pelajaran perlembagaan. Jadi bagaimana kita nak menilai adakah sekadar memberikan mata pelajaran kursus ini sudah memadai ataupun perlu kita mencari ruang yang lain. Adakah sekadar memupuk di Facebook, Twitter sudah memadai di alam maya ataupun secara realitinya bagaimana kita nak semai nilai ini walaupun mereka menyatakan tahu wujud benda ini selalu dijadikan sebagai polemik politik. Bagaimana kita nak menukar haluan hara tuju? Kalau dulu Faniwal, salah seorang teoris yang mengkaji tentang hubungan etnik menyatakan bahawa masyarakat Malaysia ini bercampur tetapi tidak bergabung. Bercampur ini bermaksud dia berjumpa di pasar dan kemudian balik ke tempat masing-masing. Adakah kita masih mahu amalkan nilai itu ataupun kita nak melahirkan satu gabungan kemuafakatan baru? Prof, kalau kita bercerita mengenai penyatuan nasional ini, saya rasa detik Datuk Lee Chong Wei ketika Sukan Olimpik London yang lepas, kita menyaksikan bahawa bagaimana rakyat Malaysia cukup tertumpu di situ dan penyatuannya ada di situ. Ini satu contoh. Dan kadang-kadang kalau kita melihat mengenai penyatuan nasional ini perlu masuk dalam pintu yang mudah dan dekat dengan masyarakat. Prof tadi bercerita mengenai bagaimana ikon-ikon yang pelbagai kaum, contohnya Allahyarham Sudin Majid Arsyad bagaimana jadi penghibur untuk semua lapisan segenap masyarakat dan bagaimana Alley Cat sendiri digemari oleh segenap lapisan masyarakat. Tapi kita tidak menidakkan kewujudan mereka ini kalau di dalam bidang pop culture dan sebagainya. Mereka tidak ada. Contohnya Allahyarham Yasmin Ahmad contohnya bagaimana iklan satu ketika dahulu dikongsikan semula selepas pilihan raya umum yang lepas. Dalam aspek ini, bagaimana kita sebenarnya setiap satu itu berperanan dan bagaimana dalam aspek yang paling dekat ini kalau contohnya hiburan itu sendiri perlu digunakan dengan sebaiknya dan kita perlukan ikon-ikon yang dekat dengan masyarakat dan mewujudkan ikon itu
bukanlah diperlukan satu program khas untuk mencari ikon semata, tapi ini perlu datang sendiri. Dan bagaimana ini dikatakan tadi semula, setiap satu individu kita berperanan dalam aspek ini, Prof. Tak, saya percaya kita harus melihat pada ikon-ikon ini. Ikon lama ada, lahirkan ikon baru sebagai role model, idola kepada generasi muda ini. Sebagaimana yang kita berbincang sebelum break tadi, di dalam sukan kita tidak hanya perlu tertumpu kepada Lee Chong Wei. Apakah kita mampu lahirkan banyak lagi ikon? Nicol David misalnya. Pasukan bola sepak yang menggambarkan kepelbagaian. Pasukan hoki yang menggambarkan kepelbagaian. Penjawat awam misalnya. Kepelbagaian itu harus ada. Bagaimana dalam konteks hiburan? Adakah kita hanya mahu masih lagi bercakap tentang Alley Cats ataupun kita mahu melihat ikon baru? Selepas sekian lama muncul Jacqueline Victor misalnya dan beberapa penyanyi lain. Wins misalnya di Akademi Fantasia dan sebagainya. Adakah kita mampu melahirkan golongan-golongan ini? Bukan sekadar menjadi penyanyi tapi penghibur. Mereka ini boleh kita bawa bersama dalam sesi dialog berbincangan golongan beliau. Bagaimana kita nak semai nilai-nilai nasional ini jangan dipinggirkan hanya kerana tebalnya fahaman politik yang semakin tinggi dalam konteks masyarakat. Jadi ikon-ikon ini saya rasakan harus dilahirkan. Mungkin ilmuwan, tokoh akademik dari badan-badan bukan kerajaan sekalipun, pemimpin sendiri yang boleh kita jadikan. Inilah contoh yang mahu kita lihat. Kalau dulu kita lihat di kawasan luar bandar, bila pemimpin datang, itu dilihat menjiwai nilai Malaysia itu. Jadi kita harus faham, adakah ini menjadi tanggungjawab sekadar ikon-ikon itu? Bagaimanakah ikon ini boleh menterjemahkan setiap bentuk penyatuan nasional itu dalam bentuk pelaksanaan, penambahbaikan secara berterusan boleh dilakukan. Dan mungkin 6 bulan yang pertama, saya percaya kalau wujud satu jawatan kuasa yang mahu mengkaji soal penyatuan nasional dan kewarganegaraan, mereka ini harus boleh menyusup masuk bukan kawasan bandar, bukan sekadar di universiti, tapi juga masyarakat di kawasan luar bandar. Diadakan sesi dialog town hall misalnya. Berjumpa dengan pelbagai kelompok. Kita dah berjaya juga dengan town hall kita untuk plan pembangunan. Kalau kita salah kita teruskan lagi. Boleh. Plan pembangunan pendidikan menggunakan pendekatan yang sama. Berjumpa dengan pelbagai kumpulan ibu bapa, pelbagai latar belakang. Rasai apa pandangan mereka supaya kita tahu ini sebenarnya yang berlaku di peringkat bawahan. Bukannya top down lagi, tetapi mereka mahu melihat dari bawah ke atas. Menyeluruh. Barulah kita akan melihat hasil akhir yang membawa manfaat kepada keseluruhan masyarakat. Kalau itu dapat dilakukan, saya percaya dalam jangka masa 5 tahun akan datang, kita akan lihat kematangan yang jauh berbeza dengan apa yang kita perhatikan sebelum ini. Okey, terima kasih Prof kerana sudi kami dalam agenda Wani pada malam ni. Suara pun dah hilang. Okey, teruskan bersama kami di Facebook dan juga Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan.